Hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung sedikit lagi perbincangan tentang surah Qaf. Yang mana selepas daripada tu, sebab Allah sempah daripada Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita betapa mudahnya bagi Allah nak menghidupkan manusia balik. Maka Allah Subhanahu wa taala juga pesan kepada manusia, bila kami hidup kamu balik, kamu kena ingat banyak benda. Bila manusia hidup balik, dia bukan sekadar hidup balik. Mana ada cerita panjang lagi lepas hidup balik. Kalau ayat surah ni pun cerita bab manusia hidup balik, lepas daripada tu ada semuka setengah lagi cerita tentang kejadian manusia hidup selepas mati. Kalau nak banding hidup kita waktu ni dengan hidup kita lepas mati, mana lebih panjang? Hidup lepas mati lebih panjang daripada hidup mati. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sewaktu mereka tengok hari kiamat, dia kata kita tak hidup melainkan sekejap saja. Kalau 93 tahun, 100 tahun, tak sampai sehari pun hari akhirat. Hari akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau pada mahsyar satu hari sama dengan 50,000 tahun. Hak 1000 tahun, sehari 1000 tahun tu hari-hari hak manusia duduk dah dalam syurga atau dalam neraka, sehari dia 1000 tahun. Tapi pada mahsyar hari lain, hari tu Allah Azza wa Jalla tahan. Matahari tu duduk atas kepala manusia selama mana? Satu hari selama 50,000 tahun. Sebab kita berhati dalam Quran ada dua ayat tentang tahun hari akhirat. Yang pertama dalam surah Sajadah kita baca apa tu, fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari miqdar dia, qadar dia 1000 tahun. Tapi dalam surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala sebut ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Allah Azza wa Jalla ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, malaikat dan juga ruh iaitu Jibril alaihissalam naik jumpa Allah Azza wa Jalla fi yaumin, pada satu hari kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari selama 50,000 tahun. Mana orang bicara 50,000 tahun tu hari mana? Kenapa orang ni kata 1000, orang ni kata 50,000? 50,000 adalah hari padang mahsyar. Manusia duduk matahari atas kepala, hak tu yang peluh sampai lemah dengan peluh sendiri. Sampai lemah dengan peluh sendiri. Allahu Akbar. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Allah Taala cerita tentang hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa ayat yang menceritakan tentang begitu detailnya perhitungan yang akan berlaku pada hari akhirat, dan Allah tahu semua benda yang kita buat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang ada dalam hati dia, dan kami, kata Allah, lebih dekat daripada dia daripada urat lehernya. Macam mana lebih dekat itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut lebih dekat itu kerana adanya para malaikat yang mencatat manusia buat gapo. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu lagi duduk sebelah kiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sifat macam mana malaikat tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar lafaz dia satu perkataan
melainkan di kiri kanannya ada malaikat yang menjaga dan menulis apa yang dia buat. Kalau perkataan pun malaikat tulis, hak lain lagi lah. Kecek satu perkataan, tubik satu kalimah mulut. Sehingga Mu'adz bin Jabal pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, takkanlah. Mu'adz bin Jabal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah semua benda keluar mulut kita ditulis belaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz, ibu kamu kehilangan kamu, maknanya berat makmum. Wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Tidakkah manusia diseret dengan wajah mereka, dengan pipi mereka, kena tarik, seret masuk ke dalam neraka adalah disebabkan kerana hasil daripada lidah-lidah mereka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Padahal sebab tak keluar satu kalimah daripada mulut manusia melainkan malaikat tulislah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengingatkan kita dalam bab ni supaya kita jaga bab amal. Kecek ni kena jaga sungguh. Hadis ni ataupun ayat Quran ni pada dah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak kecek satu perkataan kecuali adanya raqibun atid, malaikat yang sifat dia raqibun atid. Raqib ni penjaga, pengawas, atid ni senantiasa melaporkan. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Hadis ini datang dalam riwayat Imam Muslim. Seorang lelaki berkata dengan satu kalimah daripada keredaan Allah, dia tak sangka pun kalimah tu akan sampai setara tu. Tiba-tiba Allah menulis bagi dia keredaan Allah ke atasnya sampailah hari dia bertemu dengan Allah. Ada juga orang yang berkata dengan satu kalimah daripada kemurkaan Allah, dia tak rasa pun kalimah tu akan memberi kemudaratan kepada dia, tapi Allah Azza wa Jalla menulis keburukan bagi dia sampailah waktu dia kembali bertemu dengan Allah, barulah dia tahu besarnya perkataan yang keluar daripada mulut dia. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'illahu biha darajat. Ada orang berkata dengan satu kalimah daripada keredaan Allah, dia tak la yulqi laha balan, dia tak endah, tak kisah pun, tak cara-cara pun dia sebut ni, tapi Allah Ta'ala akad pada dia beberapa darjat disebabkan perkataan dia. Kadang-kadang kita sebut orang, seorang budak duk main, kata-kata adik semaya ni, dia pun dengar kita kata mari semaya, padahal kita kata sepatah je dik mari semaya. Atau orang tengah mengajar ataupun dengan khutbah, nak tegur tak boleh khutbah, tapi sebut gitu, tunjuk isyarat. Kadang-kadang kita rasa Allah lekehnya amalan tersebut, tapi di sisi Allah lah. Apatah lagi kalau saat zikir, kalimah zikir, kita rasa ringan. Zikir ni mudah mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimah la ilaha illallah ringan, kita berasa biasa je. Tapi di hari akhirat kalimah tu lebih berat daripada langit dan bumi.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Beringat hak tubik daripada mulut kita ni satu kalimah, timbangan dia di hari akhirat kita tak tahu banyak mana. Sebab tu kita kena beringat dalam bab ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat seterusnya, surah Qaf ni juga, supaya manusia beringat tentang lepas daripada dia hidup, beringat hak kecek tadi, dia mati. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ayat 19 Allah Subhanahu wa taala sebut, maka datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Bawa kebenaran. Kebenaran apa? Bila mari sakaratul maut, maka manusia sedar belaka hak sebelum ni dia dusta, dia benar. Fir'aun bila nak mati dalam sakaratul maut, Fir'aun kata apa? Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Fir'aun hak lawan Tuhan tu manusia paling hebat sekali dalam bab lawan Tuhan. Bab nelai sekali, tak hebat. Kalau hebat ni lain pula. Nelai sekali dia lawan Allah. Orang lain tak ngaku, setan tak ngaku jadi Tuhan. Dia ni siapa nak cabar? Ya Haman ibnili sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Hai wahai Haman, membuat aku bangunan tinggi, aku nak naik jumpa Tuhan Musa. Fir'aun tinggi piramid ni, dia ayat ke Haman, hai Haman, buat bangunan tinggi, aku nak naik. Nak gimana? Nak jumpa Tuhan Musa. Debeh Fir'aun. Tapi di saat dia nak mati, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Yunus, hatta idza adrakahul gharaq, bila mari ni nak lemah na Fir'aun, dia berkata, aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengannya Bani Israel. Fir'aun bila mari sakaratul maut, datanglah sakaratul maut bawa kebenaran. Apa yang benar? Benar bahawa kita akan mati. Apa yang benar? Baru kita tahu nilai dosa pahala. Apa yang benar? Digambarkan kepada kita gambaran syurga atau neraka. Apa yang benar? Pada masa itu kita merasakan kesakitan sakaratul maut, sebagaimana sebelum daripada ni kita dengar cerita orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah manusia yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi kita bila dia sakit nak mati, dia duduk atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk celup dalam air. Ada bekas di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas berisi air. Nabi celup tangan dia, kemudian Nabi sapu muka dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya bagi mati itu sakarat. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, dan pastinya yang paling disayangi oleh para malaikat, termasuklah malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Tapi dalam keadaan itu Nabi juga sakit. Allahu Akbar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kamu mati dan mereka juga mati. Mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut, kita ni apa jaminan yang kita ada? Tidak ada jaminan yang kita ada, melainkan satu jaminan bahawa kita juga akan mati dan kita juga akan merasainya. Wajaat sakratul maut bil haqq. Bila nyawa duduk sini baru sedar belaka, ya Allah, dzalika ma kunta minhu tahid, kata Allah, itulah kau yang kamu selama ni duduk lari daripadanya. Lari sungguh. Sakit sikit pergi jumpa doktor, sakit sikit pergi jumpa doktor. Memang pasal apa? Tak saya mati belaka. Mana ada orang nak mati? Tak ada. Mereka orang yang dijamin syurga oleh Nabi, oh tak apa, mereka mencari kesyahidan. Seorang sahabat nama dia Umair ibn al-Hammam.
Umair ibn al-Hammam dalam perang Badar, dia duduk makan kurma, duduk makan setangkai kurma. Tengah-tengah makan Nabi kata, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, bangkitlah sekalian kamu kepada syurga yang luahnya langit dan bumi. Kata Umair, ya Rasulullah, syurga ni luah langit dan bumi? Nabi kata, na'am. Na'am. Dia pun kata, bakhin, bakhin. Wah, wah. Nabi kata, bapa mu kata wah, wah tu? Dia kata, tidaklah aku kata begitu, melainkan aku berharap aku termasuk daripada ahlinya. Nabi kata, depan-depan dia Nabi kata, fa innaka min ahliha, kamu ahli dia, ahli syurga. Dia dengar begitu, duduk tengah makan kurma ni, dia kata, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau aku tangguh mati aku untuk aku makan kurma ni sampai habis, panjangnya masa dia. Dia tahu kurma dia tujung dalam medan perang, akhirnya mati sebagai syahid. Sebab Nabi kata kepada dia, kamu ahli syurga. Biar lainlah kita ni melindung dengan Allah. Ya Allah, panjanglah kalau umurku dan perelokkanlah amalku. Jangan minta panjang umur saja, minta panjang umur dan amal yang salih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di saat kita lari daripada sakaratul maut, mesti dia mari. Mana kita nak lari? Aina ma takunu, dalam surah An-Nisa juzuk yang kelima, Allah Ta'ala sebut, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mana saja kamu nak pergi, kamu akan disapa, ditemui oleh mati. Walaupun kamu duduk dalam benteng yang kukuh, tetap mati juga. Kata penyair, man lam yamut bisayfin mata bi ghairihi, tanawwa'atil asbab wal maut wahid. Siapa tak mati dengan pedang, mati juga dengan benda lain. Yang bezanya sebab dia. Mati ni tetap sama. Allah dia kata, aksiden dia mati. Kalau lah tak aksiden tak mati dah. Lah, kalau tak aksiden mati juga dengan cara lain. Allah, dia sakit meninggal. Apa sakit? Dia sakit. Habis tu kalau tak sakit tak mati, mati juga dengan cara lain. Allah Ta'ala menjadikan sebab bagi manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadi ingatlah bahawa sebelum saat tibanya, bila kita tahu kebenaran itu, di saat kita tak boleh buat apa-apa, maka tak ada guna je. Lah ni alhamdulillah, Allah bagi tahu kepada kita dengan Quran, Nabi bagi tahu kepada kita dengan hadis. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kebenaran yang ada pada kita mendahului zaman kita. Mana kita tak lain kebenaran tu Allah dah bagi tahu. Kita mari ni Allah Ta'ala sebut, kita tak mati lagi, Allah Ta'ala sebut dah cerita yang akan ada selepas mati. Tak untung. Kita nak pergi mana-mana, orang kata dah, mungkin sini gini. Jalan depan tu beringat sikit ada lubang. Tak mujur kalau orang kata gitu kita. Ni jalan dalam gelap, kabar-kabar gem tu ujung lubang. Kalau jalan gelap, kabar-kabar, jalan mati. Kita tak cadar, tak tahu mana. Pergi Cina gitu, jalan Cina, kita tak perasan lagu mana Cina. Sapa-sapa stesen pula, airport dia tak ada tanda. Bukan tak ada tanda, ada tanda, tak ada pai air. Pas nak buat air lagu mana? Muka dia pakai tisu je. Kita kata Allahu Akbar lah. Orang hak lain mari dia kata, demo pesadah, dia kata kalau nak bawa pergi Cina kena bawa botol. Kalau nak masuk tanda dia bawa botol. Ada 2-3 orang bawa botol, alhamdulillah. Hak tak bawa ni gak Allahu Akbar, sakit perut nak gimana? Maknanya kalau orang tahu, bagi tahu kepada kita satu berita tempat hak kita nak pergi, kita cadar dak mula-mula dia. Cadar. Sebab tu agama ni adalah satu rahmat kepada kita. Bila Allah sebut pada kita, tak mati lagi, Allah sebut dah pada kita apa yang akan berlaku bila mu mati. Khabar Al-Quran ni satu rahmat, satu nikmat. Bila kita baca cerita hari akhirat dalam Quran,
ia adalah rahmat kepada kita supaya kita cadar apa amalan kita nak buat sampai sana. Kalau dah wajaat sakratul mauti bil haqq, tak boleh nak buat apa. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, siapa-siapa Allah Ta'ala sebut cerita bagaimana orang kafir kena capuk dalam neraka, alqiya fi jahannam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, dalam ayat yang ke-24, campurlah kamu ke dalam neraka semua orang kafir yang degil, manna'il lil khair mu'tadin murib, orang yang menghalang daripada kebaikan, capuk dalam neraka. La ilaha illallah alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid, orang yang mana dia menjadikan satu Tuhan selain daripada Allah, campurkan dia dalam azab yang sangat pedih. Kita tahu dah gapo nak jadi depan, Allah bagi tahu kat kita, takkan kita nak buat. Allahu akbar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut manusia balas sama dia pada hari akhirat. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dalam ayat yang 27 Allah Ta'ala sebut mereka balas depan Allah, ya Allah, qarin dia, sayang dia, ya Allah, sayang dia atas dulu dunia ni bukan aku je buat dia sesat, tapi dia sesat sendiri. Sebab apa dia kata gitu? Sebab orang ni ngadu kepada Allah, ya Allah, dia ni dulu buat sesat aku atas dunia. Dia kata tak, ya Allah, dia sesat diri. Saya